Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila Syazana binti Anwar, nombor metrik 265456. Saya daripada kumpulan 2 dan akan menerangkan tentang cara pengurusan syarikat yang telah kami tubuhkan, iaitu Kopi Mesin Sdn Bhd. Kopi Mesin Sdn Bhd telah ditubuhkan pada Januari 2020. Syarikat ini telah menyediakan perkhidmatan pemakanan iaitu kafe dan menjadikan kopi sebagai sumber utama. Kami memilih kopi yang telah diimport daripada negara luar iaitu negara India dan Vietnam setelah menitik beratkan segala kos dan kualiti kopi tersebut bagi memastikan kopi yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Seterusnya adalah logo syarikat kami iaitu Kopi Mesin Sdn Bhd. Kami memilih logo yang berlatar belakangkan berwarna coklat kerana hasil daripada warna kopi tersebut. Dan kami juga memilih lambang pengisar kerana kopi yang dihasilkan adalah kopi yang telah diekstrak daripada mesin khas pengisar kopi tersebut. Okey, seiring dengan nama syarikat kami iaitu Kopi Mesin Sdn Bhd, juga diambil sempena penggunaan mesin tersebut. Seterusnya, ini merupakan logo yang digunakan sebagai penunjuk arah ataupun signboard kepada pelanggan-pelanggan dan pembekal-pembekal syarikat kami. Selain itu, kami juga menyediakan menu untuk dijadikan sebagai pengetahuan ataupun rujukan utama kepada pelanggan tentang perkhidmatan ataupun servis-servis pemakanan yang kami sediakan. Selain itu, kami juga menyediakan kad perniagaan yang akan digunakan sebagai alat komunikasi kepada pembekal dan pelanggan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danish Aiman bin Azmi Rizal. Nombor metrik saya ialah 269633. Baik, saya akan menerangkan tentang pengurusan. Yang pertama ialah maksud pengurusan. Menurut Richard L. Druff, pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi. Pengurusan juga terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan manusia yang terdiri daripada satu atau lebih entiti tujuan untuk mencapai sesuatu sasaran yang dan matlamat. Selain itu, pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat manakala kepimpinan kuasa melalui pengaruh. Saya akan menerangkan 4 bahagian lagi, iaitu yang pertamanya ialah fungsi pengurusan. Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi utama bergantung kepada cara sesebuah organisasi tersebut mengendali dan mengurus syarikat. Terdapat 4 fungsi utama yang digunakan iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan. Fungsi-fungsi ini berkait rapat antara satu sama lain bagi membentuk satu proses pengurusan yang berterusan dan efektif. Seterusnya saya akan menerangkan kepentingan pengurusan kepada Kopi Mesin Sdn Bhd. Yang pertama ialah memastikan semua sumber dalam organisasi Kopi Mesin Sdn Bhd dapat diagihkan dengan baik dan teratur. Yang keduanya ialah memastikan matlamat dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Yang terakhir ialah memastikan segala sumber iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara berkesan dan efektif. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang kaedah pengurusan Kopi Mesin Sdn Bhd. Terdapat beberapa kaedah pengurusan yang kami gunakan, iaitu yang pertamanya perancangan. Kopi Mesin Sdn Bhd menganggap perancangan merupakan proses di mana pengurus perlu menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi demi mencapai matlamat organisasi. Cara terbaik untuk mencapainya ialah melalui pemilihan tugas yang perlu dilakukan, membuat panduan bagaimana tugas dilakukan dan menentukan bila ia sepatutnya dilakukan. Bahagian ini amat penting sebelum membentuk sebuah organisasi yang baik. Yang keduanya adalah penyusunan. Mengorganisasi adalah proses di mana pengurus menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi. Struktur organisasi merujuk kepada proses mengatur dan menyelaras tugas-tugas dan sumber-sumber
organisasi untuk melaksanakan pelan tindakan untuk mencapai matlamat. Penyusunan juga menentukan kerja-kerja yang dilaksanakan, siapakah yang akan melaksanakan kerja tersebut dan bagaimana kerja-kerja tersebut diurus dan diorganisasikan. Yang ketiga ialah pimpinan ataupun pemimpinan. Kopi Mesin Sdn Bhd menganggap ia melibatkan usaha memotivasikan pekerja, mempengaruhi gelagat pekerja dan memilih saluran komunikasi yang paling berkesan agar mereka dapat melakukan tugas yang diberikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai matlamat organisasi. Ia menjadi sumber inspirasi dan motivasi kepada mereka yang bekerja keras ke arah pencapaian matlamat organisasi. Ia juga melibatkan aktiviti mempengaruhi dan memimpin individu lain yang terlibat dalam tingkah laku kerja yang diperlukan untuk pencapaian maklumat yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang terakhirnya saya akan menceritakan tentang pengurusan di Kopi Mesin Sdn Bhd. Kopi Mesin Sdn Bhd merupakan syarikat yang menghasilkan produk kopi yang menggunakan pengurusan yang teratur dan sistematik untuk melancarkan pengurusan syarikat bagi memaksimalkan produktiviti syarikat. Yang pertama ialah tenaga kerja. Tenaga kerja menyumbang kepada pengurusan untuk menghasilkan produktiviti syarikat dalam pelaksanaan strategi pemasaran yang ada ataupun yang baharu. Berkaitan dengan syarikat, kami menggunakan aset tenaga kerja tertentu yang boleh menjadikan iklan, agensi atau mengupah individu yang akan terlibat untuk menyampaikan komunikasi kempen dan promosi berterusan. Selain itu, syarikat kami juga memerlukan individu yang boleh memimpin dan merancang aliran proses pemasaran kami. Yang keduanya ialah bahan mentah. Bahan mentah utama yang digunakan untuk meneruskan produktiviti syarikat ini ialah biji kopi. Bagi menghasilkan kopi yang terbaik, bahan mentah kami perlulah berkualiti dan dalam keadaan yang terbaik. Hal ini kerana bagi menjamin kenikmatan aroma kopi yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan kami, terutamanya bagi penggemar kopi segar yang baru dibancur. Yang ketiganya ialah mesin. Mesin pula merujuk kepada aset fizikal yang digunakan sebagai strategi pemasaran dan sebahagian daripada pengurusan syarikat. Mesin yang digunakan seperti mesin pembancur, mesin pengisar kopi dan sebagainya amat penting untuk memastikan syarikat beroperasi dan memaksimalkan produktiviti terhadap jualan kopi ini. Kesemua mesin yang digunakan memberikan input yang positif terhadap syarikat ini serta membantu untuk meningkatkan mutu jualan kami. Yang terakhir ialah wang. Wang atau duit juga penting terhadap pengurusan kami, terutamanya dari segi modal, sewa premis, perakaunan dan sebagainya. Sebenarnya, setiap pengurusan syarikat memerlukan wang sebagai modus operandi utama untuk memulakan mahupun sedang menjalankannya bagi menjamin pengurusan syarikat berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Zahirah binti Muhammad Zahid. Nombor metrik saya ialah 269456. Kepimpinan merupakan satu proses di mana pemimpin akan cuba untuk mempengaruhi gelagat atau tingkah laku pekerjanya supaya melaksanakan suatu tugas bagi mencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi tersebut. Kepentingan kepimpinan ini ialah dapat mewujudkan nilai moral seseorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Kopi Mesin Sdn Bhd menggunakan pendekatan kepimpinan yang baik. Terdapat berbagai cara dan inisiatif yang boleh diambil dalam memastikan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi di dalam organisasi tanpa memilih warna kulit. Kepimpinan melibatkan pengalihan kuasa antara pemimpin dan ahli kumpulannya. Gaya kepimpinan seorang pemimpin adalah berhubung dengan pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya, untuk melakukan sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik atau melakukan penstrukturan semula agar dijemakan dalam wajah yang baru. Pemimpin yang berkualiti amat diperlukan. Seseorang pemimpin perlu merancang dan menyusun sesuatu organisasi dan memberi inspirasi kepada ahli-ahli dalam sesebuah organisasi agar mengikuti dan bergerak ke arah matlamat yang ditetapkan oleh pengurus tersebut. Seorang pemimpin berperanan dalam memberi motivasi intrinsik dan ekstrinsik, misalnya dalam memberi galakan dari semasa ke semasa kepada ahli-ahlinya. Ini termasuklah memberi suntikan semangat agar setiap dari ahlinya bekerja dengan efektif bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Seterusnya, peranan yang perlu dimainkan oleh seorang pemimpin ialah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada ahli dan memikirkan cara penyelesaian terbaik agar tidak mengganggu prestasi ahli-ahlinya. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut
dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja akan bekerja bersungguh-sungguh sehingga objektif organisasi tercapai. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangka masa pendek, tetapi dalam jangka masa yang panjang, pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada subordinat untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja lebih kuat dan berdedikasi. Dalam erti kata lain, kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh di mana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Kesimpulannya, pemimpin ialah tenaga yang penting di sebalik kejayaan organisasi, dan organisasi itu tersebut tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sistem organisasi yang telah digunakan oleh syarikat kopi Sdn Bhd. Seperti yang kita sedia maklum, organisasi adalah sekumpulan manusia yang bekerja bersama-sama untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ia melibatkan komunikasi yang baik antara satu sama lain dan menjalankan tanggungjawab ataupun tugas tersendiri. Oleh itu, sebagai ketua ataupun pemimpin perlu memastikan organisasi mempunyai matlamat yang jelas untuk memastikan sistem organisasi ataupun segala matlamat yang ingin dicapai dapat dilakukan dengan baik. Okey, melalui proses organisasi Kopi Mesin Sdn Bhd pada Januari 2020, sebanyak 20 orang kaki tangan yang telah bertungkus lumus di syarikat ini, dan kini bilangan ini telah bertambah kepada 30 orang. Syarikat ini mempunyai pengurusan yang baik dari peringkat tertinggi hingga ke peringkat bawahan. Ia bagi memastikan segala pengurusan dalam keadaan yang memuaskan. Setiap individu mempunyai tugas tersendiri yang telah dibahagikan mengikut kepakaran dan kemahiran masing-masing. Seperti yang disedia maklum, pengurus syarikat dibantu oleh pengurus bahagian yang lain. Pentadbiran syarikat yang baik adalah syarikat yang mempunyai visi, misi, objektif dan strategi tersendiri. Visi adalah suatu penyataan yang meluruh tentang organisasi dan merupakan suatu tanggapan jauh. Visi Mesin Kopi Sdn Bhd adalah menjadikan syarikat berasaskan minuman kopi sebagai satu jenama yang terkemuka, yang berkualiti dan mampu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Seterusnya, misi adalah tujuan utama penubuhan yang boleh dijadikan motivasi kepada penggunanya. Okey, misi Kopi Mesin Sdn Bhd pula adalah menghasilkan kopi yang berkualiti tinggi dan harga yang murah serta mengekalkan konsep layanan istimewa kepada seluruh pelanggan dan menjadikan kafe yang mendapat sambutan ramai dengan menu yang tersendiri, bersesuaian dan akan diperbaharui mengikut peredaran masa. Seterusnya, objektif adalah sasaran dan hasil akhir yang dijangka untuk dicapai oleh organisasi yang dibentuk daripada misi tersebut. Manakala objektif mesin kopi adalah memberikan pengalaman kenikmatan kopi berkualiti yang tidak dapat diperolehi di tempat lain kepada para pelanggan. Seterusnya, memberi peluang kepada golongan berpendapatan sederhana untuk membeli kopi yang berkualiti dengan harga yang mampu milik. Dan akhir sekali adalah menyediakan suasana persekitaran yang selesa dan unik serta memberi layanan istimewa daripada kaki tangan kami. Seterusnya, syarikat yang baik adalah syarikat yang mempunyai strategi yang jelas. Strategi terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu strategi korporat merupakan tindakan mengurus pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam jangka masa panjang. Manakala pada peringkat kedua merupakan peringkat perniagaan, iaitu tindakan yang memanfaatkan peluang, dan peringkat terakhir merupakan peringkat fungsi, iaitu tindakan untuk meningkatkan kemampuan jabatan organisasi untuk cipta nilai. Okey, seterusnya adalah strategi mesin kopi.
Strategi mesin kopi adalah untuk mendapatkan stok biji kopi asli yang berkualiti dengan harga pasaran semasa yang murah. Seterusnya, menghias dan menyediakan reka bentuk kedai yang menarik serta selesa sehingga mendapat nikmat seperti di rumah sendiri. Selain itu, membentuk pekerja yang peramah, mesra bagi melayan permintaan pelanggan di Kopi Mesin Sdn Bhd. Dan akhir sekali merupakan mengenal pasti permintaan terhadap syarikat minuman berasaskan kopi di sesebuah kawasan sebelum membuka kedai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Mahmud dan bernombor metrik 269708. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang proses kawalan yang dilakukan oleh syarikat kami, iaitu syarikat Kopi Mesin Sdn Bhd. Okey, dalam proses kawalan ini, dalam proses pertama kawalan ini, organisasi syarikat kami akan menetapkan standard terhadap prestasi, tujuan dan sasaran yang dinilai supaya organisasi kami ini jelas dan mudah difahami. Seterusnya, proses kedua kawalan, pengurus syarikat kami akan mengukur pencapaian yang sebenar. Biasanya pengurus akan menilai dua benda, iaitu keluaran sesuatu itu dilihat dari segi kelakuan pekerjanya dan kelakuan pengurus sendiri. Pengurus syarikat akan menilai dari segi permintaan seharian, kelakuan kerja, masa urus niaga dijalankan dan keuntungan syarikat kami. Dengan cara ini, pengurus dapat menyelesaikan sebarang masalah berkaitan dengan syarikat kami dengan mudah. Proses yang terakhir, itu proses keempat, iaitu kami menilai keputusan dan memperbaiki kesalahan jika prestasi tidak berjaya. Di sini pengurus mesti menilai semula keputusan yang dibuat serta ubah cara bekerja jika standard syarikat kami tidak mencapai prestasi yang cemerlang. Proses seterusnya ialah iaitu membandingkan pencapaian sebenar dengan prestasi yang dipilih. Jika prestasi bertambah tinggi daripada yang dijangka, pengurus akan menetapkan prestasi yang lebih rendah untuk mencabar kekuatan syarikat kami. Walau bagaimanapun, jika prestasi terlalu rendah dan standard tidak dapat dicapai atau standard terlalu tinggi, pengurus mesti membuat keputusan yang sama untuk memperbaiki kesilapan yang sebelumnya. Seterusnya, kita akan beralih kepada jenis-jenis kaedah kawalan kontrol dalam pengurusan kopi mesin. Kawalan pertama itu kawalan awalan. Di sistem kawalan awalan ini, ia dilakukan dan dilaksanakan sebelum sebarang kerosakan atau penyimpanan berlaku. Kawalan yang kedua itu kawalan semasa, dilakukan semasa aktiviti perniagaan yang sedang berjalan. Kawalan ini melibatkan tindakan pemulihan, pembetulan dan penyubahsuaian selepas kerosakan atau penyimpanan berlaku. Bentuk kawalan ini melibatkan kawalan kuantiti, kualiti, prestasi sesuatu produk itu. Kawalan yang terakhir itu kawalan selepas. Kawalan selepas ini dilaksanakan selepas aktiviti perniagaan tamat. Melalui kawalan selepas ini, syarikat dapat mengetahui sama ada keuntungan yang diperolehi oleh syarikat itu menempati perancangan yang dibuat atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Ramli, nombor kad matrik 269502. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kawalan organisasi. Kawalan organisasi adalah kawalan yang melibatkan keseluruhan bahagian organisasi Kopi Mesin Sdn Bhd bagi memastikan matlamat tercapai.
Kawalan ini sangat penting bagi memastikan aktiviti yang dijalankan adalah selari dengan matlamat dalam jangka masa pendek dan dalam jangka masa panjang. Pengawalan akan bermula daripada peringkat pengurusan atasan sehingga peringkat pengurusan bawahan. Ia terbahagi kepada 3 tahap kawalan. Yang pertama adalah kawalan strategi, yang kedua adalah kawalan taktikal dan yang ketiga adalah kawalan operasi. Kawalan strategi adalah kaedah yang dilaksanakan oleh pengurus atasan. Pengurus atasan akan memantau faktor-faktor yang penting dalam persekitaran yang mempengaruhi daya maju dalam sesuatu rancangan strategik yang telah ditetapkan. Seterusnya, pengurus atasan akan menilai kesan daripada rancangan strategik dan memastikan rancangan strategik tersebut berjalan seperti yang telah dijangkau. Pengurus pertengahan terlibat dalam rancangan strategik dengan membekalkan maklumat dan laporan. Juga terlibat dalam rancangan operasi dari segi memastikan rancangan operasi itu berjalan dan dilaksanakan dengan berkesan. Kawalan yang terakhir adalah kawalan operasi. Kawalan operasi dilaksanakan oleh pengurus atau penyelia dalam mengawal aktiviti seharian, memantau hasil seharian dan juga membuat pembetulan sekiranya berlaku kesilapan. Kawalan operasi juga memberi maklum balas kepada pengurus atasan tentang sejauh manakah rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang yang dilaksanakan berkesan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kawalan output. Kawalan output adalah kawalan yang dibuat atau dilaksanakan selepas sesuatu aktiviti atau proses tamat. Melalui kaedah ini, organisasi dapat mengetahui sama ada hasil yang diperolehi adalah seperti yang dirancang ataupun tidak. Kaedah ini digunakan untuk mengetahui sama ada sesuatu rancangan yang dibuat adalah berjaya ataupun tidak. Kaedah ini juga melalui kaedah ini juga kita boleh membuat tindakan pembetulan bagi proses atau rancangan yang gagal. Dan yang terakhir adalah kawalan tingkah laku. Kawalan tingkah laku menjelaskan tentang aspek pengurusan diri. Ini termasuk dalam keadaan persekitaran, kerja berkumpulan, pengurusan kesihatan dan lain-lain. Kawalan kendiri merupakan kemampuan seseorang untuk menguruskan emosi, perilaku, keinginan serta menguruskan masa depan dengan baik. Tidak semua orang pandai menguruskan emosi mereka, terutamanya dalam pelbagai situasi. Kawalan kendiri ini amat penting dalam kerja berkumpulan. Ianya akan memberi kesan yang baik kepada kekuatan sesuatu kumpulan dalam melaksanakan sesuatu kerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Azhar, metrik nombor 29462. Saya akan meneruskan pembincangan ini dengan menerangkan tentang kawalan klan. Apa itu kawalan klan? Kawalan klan ataupun kawalan berpuak merupakan satu keadaan di mana setiap ahli di dalam sebuah organisasi itu mempunyai hubungan yang akrab dan saling bergantung antara satu sama lain dan boleh juga dianggap seperti keluarga. Kawalan klan juga menggambarkan tidak wujud sikap pilih kasih ataupun membeza-bezakan status antara pekerja oleh majikan. Majikan hendaklah memberikan motivasi dan kata-kata semangat kepada pekerjanya agar mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dengan keadaan inilah, kerja dapat bekerja dengan baik dan harmoni kerana wujud persekitaran yang aman. Terdapat 3 kesan daripada pengawalan yang baik, iaitu mengawal permasalahan, mewujudkan suasana bekerja yang adil dan meningkatkan prestasi pekerja. Kesan yang pertama ialah mengawal permasalahan. Apabila wujud pemantauan daripada pihak majikan, pekerja akan melaksanakan tugasnya dengan pantas dan cekap. Dan hal ini dapat menyebabkan segala aktiviti yang tidak diingini seperti penyelewengan dapat dielakkan. Kesan yang kedua ialah mewujudkan suasana yang adil. Majikan hendaklah membahagikan tugas kerja mengikut profesional setiap pekerjanya. Hal ini akan dapat menyebabkan keadaan berjalan dengan lancar kerana setiap tugas dibahagikan mengikut kemahiran masing-masing. Kesan yang ketiga ialah meningkatkan prestasi. Apabila wujud sistem kawalan yang ketat oleh pihak atasan, pekerja akan berusaha untuk mengekalkan mutu kerjanya agar tidak dipecat oleh majikan. Antara strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber manusia pula ialah memberi latihan, menilai prestasi dan melaksanakan program.
Memberi latihan bermaksud majikan hendaklah memberikan latihan ataupun kursus terlebih dahulu kepada pekerjanya sebelum diterima bekerja di kedai tersebut agar dirinya dapat membiasakan keadaan dengan tugas yang akan diberikan nanti. Strategi yang kedua ialah menilai prestasi. Sekiranya seseorang pekerja itu dapat mengendalikan ramai pelanggan dalam satu masa, ganjaran ataupun hadiah perlu diberikan kepadanya agar dirinya dapat bekerja dengan lebih baik dan bersungguh-sungguh. Langkah yang ketiga ialah melaksanakan program. Melaksanakan program bermaksud majikan dapat memberikan diskaun pada hari tertentu kepada pelanggannya agar dapat menarik lebih ramai pelanggan datang kerana dapat memperoleh minuman pada harga yang lebih murah berbanding kebiasaannya. Hai dan Assalamualaikum, saya Ain Nadira binti Mahazir dari bernombor metrik 264900 dari kumpulan 2. Okey, sekarang giliran saya untuk menerangkan tentang komponen sumber manusia kopi mesin Sdn Bhd. Okey, terdapat 5 komponen sumber manusia kopi mesin Sdn Bhd, iaitu yang pertama adalah pengambilan dan pemilihan. Sebelum kami memilih pekerja, sebelum kami mengambil pekerja, kami perlu memilih mereka dengan betul-betul sama ada mereka layak atau tidak. Jadi itu adalah salah satu komponen sumber manusia kopi mesin. Komponen yang kedua adalah latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan ini sangat penting bagi pekerja baru yang telah kami ambil supaya mereka dapat memahirkan lagi kemahiran mereka supaya agar mereka tidak melakukan kesalahan ketika melakukan kerja. Okey, bagi komponen yang ketiga adalah penilaian dan maklum balas prestasi. Penilaian dan maklum balas prestasi ini sangat penting kepada kopi mesin kerana kami boleh menilai sama ada kami melakukan dengan baik, sama ada kami memuas hati pelanggan ataupun tidak. Penilaian ini terdapat dua tujuan penilaian, iaitu penilaian dan prestasi maklumat ini akan diberikan kepada pengurus supaya dia dapat menilai pekerja-pekerja, ataupun yang kedua ialah penilaian dan penilaian ini daripada customer, itu kami boleh menilai sama ada terdapat kekurangan daripada servis kami. Okey, komponen yang seterusnya adalah komponen yang keempat, iaitu bayaran dan faedah. Sudah semestinya kopi mesin akan membayar kepada pekerja-pekerja mereka setelah mereka melakukan kerja dengan baik. Bayaran yang diberikan adalah pada setiap hujung bulan. Okey, dari segi faedah, kami kopi mesin memberikan faedah kesihatan kepada pekerja-pekerja kami supaya sekiranya berlaku kemalangan ketika melakukan kerja, mereka dapat faedah itu daripada menampung kos hospital mereka daripada kemalangan di tempat kerja itu. Okey, komponen yang kelima dan juga iaitu komponen yang terakhir adalah hubungan pertaruhan. Hubungan pertaruhan ini adalah antara kami membina hubungan antara pekerja dengan pengurus supaya hubungan itu mesra, tidak ada konflik dan sebagainya. Okey, baik. Untuk seterusnya saya akan menerangkan tentang rancangan sumber manusia kopi mesin Sdn Bhd. Okey, perancangan merangkumi semua aktiviti yang dijalankan oleh para pengurus dan meramalkan keperluan semasa dan masa depan dalam sumber manusia. Okey, mungkin terdapat dua ramalan yang perlu pengurus membuat rancangan, iaitu ramalan permintaan dan juga ramalan bekalan. Okey, untuk merancang bekalan dan juga permintaan ini bukannya mudah kerana kita tidak mengetahui berapakah bilangan pelanggan yang akan datang ke kedai kita, berapakah bilangan bekalan yang kita perlukan. Mungkin masa itu akan terlebih bekalan, mungkin masa itu akan terkurang bekalan. Jadi pada saya perancangan ini sangat penting. Okey, untuk kesimpulan, kami dari kumpulan 2 telah memilih kopi mesin Sdn Bhd sebagai salah satu perniagaan kami kerana kami mempercayai bahawa kopi bukanlah sekadar minuman biasa. Ia lebih daripada minuman biasa kerana kami percaya bahawa kopi itu adalah suatu ekonomi, kopi itu suatu budaya, kopi itu suatu sains dan kopi itu adalah seni. Okey, kopi adalah minuman yang paling terkenal di seluruh dunia. Dan hal ini kerana kopi diminati oleh pelbagai usia, tidak kira usia, jantina dan juga pangkat dan juga kaum.
Okey, sekian itu sahaja daripada kami, kumpulan 2. Sekian, terima kasih.